Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu wa laka bi ni'matika wa Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu. أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد رب يسر ولا تعسر بتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا منجا من الله إلا إليه أما بعد. Sidang penonton sedang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salam fitness kolbu, salam duha. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah ala kulli ni'mah, alhamdulillah ala kulli hal. Bantu saya sebarkan dulu live kita pada pagi ini insyaAllah. Sebelum itu kita buat sound check sikit. Okey ke? Sound okey. Sound and visual okey. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita pada pagi ini kita bermulakan. Kita mengisi pagi kita dengan pengisian yang bermanfaat. Apabila kita lakukan sesuatu perkara itu, pastikan ianya bermanfaat. Kerana hanya bermanfaat saja yang dikira. Manfaat itulah kebaikan. Disebutkan kebaikan itulah yang bermanfaat. Ilmu yang membawa manfaat. Ada ilmu yang tak ada kebaikan. Sebab apa dia tak ada manfaat pun. Apa itu manfaat? Manfaat itulah membawa kita makin dekat dengan Allah SWT. Hidup kita makin nikmat. Makin bertambah kenikmatan dalam kehidupan hidup kita. Makin hati kita makin lapang. Hidup kita makin terbuka luas. Jalan-jalan perjalanan kita itu semakin terbuka luas. Terbuka luar maksudnya di saat kita berhadapan dengan masalah, dengan situasi, dengan apa jua hal-hal kehidupan ni, dengan ilmu yang bermanfaat tadi kita mampu mengharungi setiap perkara yang kita lalui itu. Tu dia, itu ilmu bermanfaat. Okey semua, alhamdulillah. Baik, di mana pun anda berada pagi ini, insya-Allah kita niatkan untuk kita menuntut ilmu, mengisi pagi kita ni insya-Allah dalam siri Fitness Kolbu yang siri yang ke-40 tak silap saya. Siri yang ke-40 ni dah masuk berapa ni? Seminggu sekali bagi 12 dah masuk setahun lebih dah silap tak? Alhamdulillah. Allah izinkan kita bersiaran dalam siri Fitness Kolbu. Baik, sidang penonton sedang jemaah yang dimuliakan Allah Taala. Bantu saya bakal lagi sahabat-sahabat kita yang mungkin sedang menunggu ataupun tak nampak notification ke. Alhamdulillah. Baik, pada pagi ini saya nak bincangkan ataupun nak huraikan ataupun kita nak berbual-bual bicara kita dalam tausiah. Mengisi tentang tajuk kita pada pagi ini adalah jangan berkira-kira. Jangan berkira-kira sekiranya mahu kuat jiwa dan mahu berjaya di dunia dan di akhirat sana. Jangan berkira-kira. Ni jangan berkira-kira ni yang kita nak hayati dan kupaskan. Dalam semua aspek kehidupan sebenarnya. Apa maksudnya jangan berkira-kira, tuan-tuan? Baik. Jadi sedang jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah semua okey.
Tu dia, Singapura okey, Nisa Ali. Alhamdulillah, Puan Aisyah Soleha, Puan Rusna Abbas, Rina Zaizul, ya. Fauzah Timah. Alhamdulillah. Saya dah lama tak sebut nama-nama ni, saya tak sebutlah sekejap. Nurjani, Puan Nurjani Yusof, Rusna Abbas, Ashikin, Mak Noh, Tuan Aziz Ismail, Haliza Jamnat, Noris Hamid, Rosmawati Senggari, Alhamdulillah. Najian Syafiq, Nur Afti Basri, Islam di Hati, Amira Khairuddin, Icafi, Mawadah Sakinah, Alhamdulillah. Kifli Zul, tu dia. Bantu share, sebarkan lagi. Siti Hajar Dahman. Jangan berkira-kira nak share. Jangan berkira-kira nak share. Salina Syari. Cikgu Zaleha. Terima kasih cikgu. F. Hazila, Jurina, Jerilin, Zubaidah, Ruslina. Mana yang baru mengikuti live kita? Tuan Haji Amiruddin. Tuan Haji Amiruddin. Sihat je ya. Puan Zubaidah, Siti Hajar Dahman, Yusmah Yusof, Nur Faizah. Alhamdulillah. Syafiq Farhan, Lia Zamalia, Halimah Montoro. Tu dia. Jamilah JB, Fazliana Wan Fazila, Abdul Karim Wahidun, tuan. Fasha. Dan semua yang menonton. Zinirah. Alhamdulillah. Ahmad Fisabilillah. Siti Mariam. Hazim Hamzi. Syida Aliana. Yati Subari Taib. Ibnu. Rina Zahari. Ahmad Kashaf. Masya Allah. Safia Huda. Dan semua yang menonton. Masya Allah. Liana Azhar. Ya, Tuan Aswad. Tuan Aswad juga bersiaran semua. Pada yang baru mengikuti live kita pada pagi ini, yang mengikuti first time mendengar kuliah saya ataupun bual bicara ni, Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Salam perkenalan, salam silaturahim. Yang sentiasa mengikuti pengajian, sabar dan tahniah. Istiqomah membuahkan kenikmatannya. Tuan Syarhan Ali Muhyiddin. Ya. Alhamdulillah. Baik, apa yang kita nak bincangkan? Okay, dalam bab ini, tuan-tuan, kita nak berungkai tentang persoalan-persoalan yang berkisar tentang hati. Tajuk jangan berkira-kira ni. Tuan-tuan, adalah benar-benar memberi kesan kepada hati sebenarnya. Jangan berkira-kira. Baik. Bila sebut jangan berkira-kira, bermakna kita ada intention, kita ada kecenderungan untuk berkira-kira. Apa maksud kira-kira? Iaitu bila sebut kira-kira, kita akan kaitkan dengan benda. Kira-kira kita akan kaitkan dengan benda. Benda boleh dikira. Ini permulaan kita ni pagi ni. Apa yang kita kira, itu benda. Ya? First time join, Puan Norisah Hamid. Tahniah. Allah gerakkan anda. Okey. Kita live setiap hari. Kita live setiap hari. Malam. Satu, kalau weekend ni kita buat setiap minggu. Okey. Ikuti pace. Ikuti banyak perbincangan tentang kehidupan. Ya. Kita nak merungkai permasalahan ataupun kefahaman, understanding tentang kehidupan supaya amalan yang kita lakukan tidak jadi amalan yang berkira-kira, tuan-tuan. Kenapa ada statement berkira-kira? Kerana kita melihat benda. Sebab kira-kira itu pada benda. Salah faham, kita akan melihat semua perkara nanti kita akan kira. Termasuklah benda yang tidak boleh dikira. Apa yang tidak boleh dikira? Rezeki. Dan suratul Baqarah ayat 212. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab.
Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki tanpa kira-kira. Ghairi hisab. Kita akan tak terkira rezeki. Jadi maknanya kita kena kenal pasti dulu. Munazarah, first time join. Tak, terima kasih. Teruskan mengikuti. Anda yang dah pernah join, yang istiqomah ni, bantu sebarkan. Sebab saya yakin sebagaimana anda perlukan ilmu ini dan anda dah dapat kesan daripada pengajian ini, saya yakin ada lagi yang sedang mencari-cari tentang maksud kehidupan yang sebenar. Kita tak nak perbincangan hidup kita ini berdasarkan sangkaan. Kita nak hidup kita ni berbincang soal keadaan. Kita tak nak hidup kita berbincang soal perasaan. Kita nak bincang hidup kita soal kebenaran, tuan-tuan. Ya, kebenaran. Nanti ada beberapa poin saya nak petik dalam bab berkira-kira ni. Antaranya soal suami isteri. Saya kena sentuh sebab pagi tadi saya baca satu petikan penulisan oleh seorang influencer. Seorang influencer ni, dia mati bini. Dia kena jaga anak-anak dia lah. Tapi dia tulis satu statement yang kalau orang baca tu memang orang anggap tak ada istilah untuk mentaati suami ni. Jangan jadikan suami muraja lah. Dia kata gitulah. Dia tak faham maksud tentang aulak. Tentang ikram, muliakan. Tak faham. Orang yang akhir zaman ni, tuan-tuan, mutakhir ni, hati-hati, kita berhadapan orang yang berkira-kira. Nanti saya kupas khabar ni. Berkira-kira, tuan-tuan. Kita nak rezeki tanpa hisap. Kita nak minta Allah. Kalau boleh, kita jangan kira kan. Tapi kita bersikap berkira-kira. Apabila hidup kita ni, kita lihat kepada kebendaan. Sebab tu Allah kata dalam surah Al-An'am 116. Jangan kamu ikuti kebanyakan manusia di atas muka bumi ini. Kebanyakan. Rujuk surah Al-An'am ayat 116. Tidaklah mereka hanya menjauhkan kamu daripada Allah. Tidaklah mereka mengikut sangkaan semata-mata. Tuan, hidup ni, tuan-tuan. Sedang yang muliakan Allah Ta'ala. Hidup ni yang jadi masalah, kita hanya melihat benda. Dan hati kita akan jadi lemah. Sebab tu orang tak kuat hati, lemah semangat ni. Sebab apa lemah semangat? Sebab apa kita lemah semangat? Sebab kita banyak hidup ikut benda. Contoh tadi berkira-kira, tuan. Bila sebut berkira-kira, apa yang kita faham? Kita menisbahkan hidup ini dengan apa yang kita dapat. Itu berkira-kira tu. Masa kita berkira-kira masa. Kita berkira-kira tenaga. Kita berkira-kira, orang kata apa? Soal apa yang kita ada ni, kita mula berkira-kira. Ini, poin kat sini kita nak bincangkan adalah, kita hari ni bicara soal rezeki. Kita nak cari rezeki. Semua orang nak rezeki. Sebut tentang rezeki, semua orang nak. Tapi tuan-tuan, rezeki tak akan datang dekat orang yang hatinya lemah. Itu yang pertama. Rezeki tak akan datang dekat orang yang hatinya lemah. Apa ciri orang hati yang lemah? Berkira-kira. Berkira-kira, tuan-tuan. Pertama sekali, berkira-kira dengan masa. Berkira-kira dengan masa. Ramai hari ini, kalau tanpa sedar, tuan-tuan, kita mula buat satu nisbah. Usaha dengan hasil. Usaha dengan hasil. Betul tidak? Usaha banyak, hasil banyak. Kita duk sangka macam tu. Sedangkan usaha dia tidak nisbah pada hasil. Anda belum tentu anda berusaha banyak, hasil banyak. Belum tentu. Masa tu. Bila anda faham macam tu, anda berkira-kira dengan masa. Sebab anda ingat, dengan masanya anda laburkan untuk sesuatu perkara yang menghasilkan benda, maka anda boleh dapat perkara itu dengan banyaknya. Contoh, anda bagi masa untuk cari duit. Anda bagi masa. Tapi rupanya anda berkira-kira dengan masa tu sebenarnya. Anda berkira-kira dengan masa. Apa maksud berkira-kira dengan masa? Berkira-kira dengan masa ni, anda mula letakkan masa itu pada tempat yang boleh datangkan duit. Itu nama berkira-kira masa. Apa ciri orang berkira-kira masa?
Dia nak buat benda yang boleh datangkan duit je. Yang tak ada duit, yang tak datangkan hasil, dia tak mau cerita. Lalu dia kata apa? Time is money. Betul tak? Ada tak orang kata tulis macam tu, tuan-tuan? Masa itu duit. Masa itu duit, tuan-tuan. Jadi tidak hairan nanti ada orang dia istilahkan buang masa. Apa dia? Buang masa pada benda yang mendatangkan rezeki. Apa dia contoh? Duduk dengan mak. Suami, contoh lelaki. Duduk dengan mak. Memang dari sudut kasar mata, tak dapat duit. Dia bukan je cari duit. Duduk dengan mak. Kan? Dapat duit ke? Tak dapat. Tapi, rezeki ada tak rezeki? Ada. Bila Allah datangkan rezeki, apa yang kita perlukan untuk dunia datang. Apa dia? Kita perlukan duit. Datang, tuan-tuan. Dunia datang asbab rezeki. Dunia datang asbab rezeki, bukan asbab usaha. Kalau datang sebab usaha, kenapa orang berusaha masih tak dapat apa yang dia nak? Kerana Allah tak rezekikan lagi. Allah tak rezekikan lagi dengan apa yang dia nak tadi. Sebab tu dalam bahasa rezekikan, warzukni. Dalam doa iftitah, pula, doa antara dua sujud, duduk antara dua sujud tu. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzukni. Memang tidak? Jadi anda letakkan masa pada benda. Masa itu emas lah. Masa itu duit lah. Nyawa pun boleh. Tapi masa tu nyawa lah sebenarnya paling tinggi. Tapi bila nyawa, anda tak boleh berkira-kira. Ada kira nanti, contoh, seorang suami duduk dengan keluarga, berkira-kira. Sebab itu, kita kena pecahkan paradigma kita. Kita hidup sekarang ni, kita berurusan dengan siapa? Kita berurusan dengan Allah kan? Bila kita berurusan dengan Allah, anda kena faham satu perkara. Allah melihat diri kita melalui cara yang Allah nak. Bukan cara yang kita nak. Allah nak kita ni percaya pada Allah dalam keadaan kita sanggup memberikan apa saja untuk Allah. Apa saja. Wa iman nyawa. Ya, nyawa. Jadi bila kita boleh bagi masa kita untuk Allah tanpa ada kira, maka Allah kata, wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Maka aku akan bagi kepada siapa yang aku kehendaki rezeki tanpa hisab. Tapi sebelum tu, adakah dia ni ada satu mentaliti berkira? Itu Allah nak tengok. Allah bukan tengok kita dari sudut apa susah payah kita semata-mata. Allah nak tengok kita tu berkira atau tidak. Contoh dengan mak. Nampak? Ni. Bila kita nisbahkan, masa itu berkira-kira, maka kita akan tinggalkan benda yang tak mendatangkan hasil. Contoh solat. Solat tak dapat duit. Jadi kita mula slow down sikit. Lambat pun tak apa. Dengan mak. Contoh suami. Saya rujuk pada suami. Lelaki. Jadi dengan mak ni tak rapat pun tak apa. Jauh-jauh pun tak apa. Sebab bukannya duit. Dia kena rapat dengan klien. Isteri. Isteri ni, dia sanggup korbankan suami dia, korbankan keluarga dia demi untuk mencari harta. Sebab apa? Nak harapkan suami tak mampu. Suami tak boleh harap. Tak boleh harap suami. Jadi masa dia, itu digunakan untuk lebih banyak kepada apa yang dia nak. Sebab bagi dia, hal-hal dengan suami isteri ni, ini dia kata, kena bijak dia kata. Ini masalah ni sebab dia mula nisbahkan masa dengan benda. Nampak? Kenapa Allah bersumpah demi masa manusia dalam kerugian? Sebab manusia lihat masa dengan benda, Puan Fauzia. Manusia tak lihat masa dengan Allah. Cuba tengok masa dengan Allah. Bila kita nampak masa dengan Allah, kita takkan berkira-kira dengan Allah. Kita takkan berkira-kira untuk buat taat. Dalam maksiat tak terkira. Sekarang ni kita kira-kira, tuan-tuan.
Bila kita berkira-kira, start hati kita lemah. Bila hati kita lemah, rezeki akan tersekat, tuan-tuan. Rezeki tersekat. Lambat rasa masih sempit. Sedangkan rezeki tetap ada. Rezeki kekal ada. Rezeki sifatnya ada. Dulu, kini dan selama-lamanya. Yang tak ada tu kita. Kita ni yang tak ada yakin pada Allah. Bila kita kurang yakin, semakin kurang keyakinan kita pada Allah, maka kefahaman kita tentang rezeki itu yang tersekat. Rezeki tak pernah tersekat sebenarnya. Rezeki ada je. Tapi sebab kita berkira-kira. Sebab itu contoh. Contoh. Seorang isteri timbul pula kebelakangan ini. Tadi saya baru baca statement tu. Sedangkan cerita ni dah lama dah. Saya baca balik. Kita bagi sisa masa untuk Allah. Puan Nur Afiti, silat bulan tak bagi pun. Kita tak bagi masa dengan Allah pun. Kita banyak bagi masa total untuk benda yang ada pada manusia. Yang maksudnya kita bagi masa banyak pada benda lah, senang cerita. Bukan pada Allah. Sebab tu kita hanya tinggal sisa saja hidup kita. Kita seperti dipinggirkan, dibiar, dibuang, dianggap macam tak dihargai. Sebab kita sendiri yang menyisakan, menyenyakan. Nampak tidak? Ini yang berlaku. Nampak tidak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Sibuk cari duit, abaikan isteri anak-anak, termasuklah isteri pun akan abaikan suami juga. Sebab dia macam ni. Persoalan dia, permulaan tu, dia berkira-kira. Sebab hidup counted. Semua nak counted. Bila counted, semua nak dikira. Jadi, nisbah masa dengan benda. Masa dengan benda. Sebab tu Allah kata semua rugi. Kecuali orang yang kaitkan masa dengan iman. Nampak tidak? Okey. Sekarang ni, sebab tu surah Al-Baqarah ayat 212. Take note, 212. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Take note tu tuan-tuan. Allah memberi rezeki kepada siapa yang aku kehendaki. Allah nak bagi kat siapa Allah bagi. Syaratnya ghairi hisab. Okey, contoh tuan-tuan tadi. Bila kata seorang isteri, timbul persoalan. Rumah tangga ini suami yang buat. Suami yang uruskan semua. Okey, suami uruskan semua. 212 Puan Rahayu, 212. Bila kata berkira-kira 212. Bila kita berkira-kira, tengok orang mula argue. Orang mula argue, orang perempuan especially modern-modern ni. Okey, agama kata rumah tangga ni lelaki kena buat semua. Lelaki kena buat semua. Okey. Bila lelaki buat semua, tuan-tuan, saya nak kata, memang hidup ni semua tentang lelaki, tentang Adam. Hawa tak ada. Hawa datang kemudian. Bila hidup ni tentang Adam, Hawa datang kemudian, memang semua benda Adam kena buat. Semua lelaki kena buat. Semua. Okay, soalnya sekarang, bila Adam buat kerja rumah, Adam memasak, ini saya berguna Adam. Adam ni lelaki lah. Nabi Adam AS. Jadi saya sebut Nabi Adam AS, mana rujuk khususan pada Nabi Adam. Kalau sebut Adam, maksud rujuk pada lelaki. Kalau Hawa, rujuk pada perempuan. Okey, bila Adam ni, hidup tentang Adam. Tentang lelaki. Sebab tu orang mula kaitkan lelaki kena buat semua, lelaki kena cari duit, lelaki kena sara bini, lelaki kena buat kerja rumah, lelaki. Baik, saya nak bagi tahu. Bila lelaki mula faham bahawa diri dia punya tanggungan yang banyak. Dia ada dua keadaan.
Sama ada dia mula nampak beban dia dan terbeban, atau dia mula tak berkira nak buat semua perkara. Sebab itu dah tanggungjawab dia. Dia masak lah, dia buat kerja rumah lah, dia pergi kerja lah, dia membesarkan anak, dia buat semua dia. Dah semua dia. Kan? Tapi datang satu perkara. Apa peranan Hawa? Hawa peranan apa pula? Kalau dah Adam memasak, Hawa? Kalau lah Adam basuh kain, Hawa? Kalau lah Adam pergi kerja, Hawa? Kalau lah Adam kemah rumah, Hawa? Dia benda ni tuan-tuan, patutnya akan pergi satu perkara. Hawa janganlah berkira. Sebab memang hidup semua tentang Adam. Bila Hawa datang, sepatutnya dia menguruskan Adam. Bila Hawa menguruskan Adam, di saat Adam punya kerja yang tak terkira banyak tu, maka Siti Hawa ataupun Hawa janganlah berkira-kira untuk buat kerja si Adam. Jangan nak bertolak-tolak pula. Sedangkan yang mana yang anda buat itu adalah konsep ibadah. Dia tak ada istilah diskriminasi. Tak ada istilah diskriminasi. Tak ada istilah, beratkan Hawa je. Hawa lah jadi kuli ke. Tak ada istilah kuli, tuan-tuan. Kita semua kuli Allah. Bila Hawa take over, apa yang sepatutnya Adam, bermaksud Hawa uruskan Adam. Hawa uruskan Adam masak. Hawa uruskan Adam mengemah rumah. Hawa uruskan Adam buat kerja-kerja yang sepatutnya Adam buat. Adam nak buat kerja apa? Adam kerja je lebih besar lagi. Menjaga, memimpin, membimbing, mencari nafkah. Adam pula, anda janganlah berkira-kira dengan Hawa yang telah menolong anda itu. Bila Hawa dah willing untuk buat kerja Adam, Adam jangan berkira-kira dengan Hawa. Soalnya sekarang bukan bekerja sama soal buat sama-sama. Soalnya delegation. Nampak tak? Jadi maknanya sekarang, jangan berkira-kira lah. Hawa tak perlu buat kerja apa-apa. Okey, sekarang ni, poin ni sekarang, Hawa yang bising ni, Hawa yang bekerja. Hawa yang bekerja di luar. Sedangkan, kalau kerja rumah pun dia tak perlu buat, kenapa perlu kerja dekat luar? Saya nak tanya golongan Hawa. Kalaulah kerja rumah pun anda tak perlu buat, kenapa anda kena buat kerja luar? Kerja masak tak payah buat. Kerja rumah tak payah buat. Kerja suami tak payah buat. Datuk, anda buat kerja apa? Anda pergi buat kerja kat luar. Anda pergi cari duit. Anda pergi tolong orang. Anda pergi tolong itu, tolong ini, konon-kononnya. Itu pun lagi tak wajib buat. Kalaulah kerja yang berkaitan dengan Adam pun anda tak wajib buat, takkanlah anda pergi nak buat kerja untuk Adam lain pula. Urus rumah orang lain. Urus kerja orang lain. Urus rumah tangga orang lain. Ini Hawa namanya, bukan Hawa. Ini Hawa. Hawa. Janganlah berkira. Dia tak payah buat semua. Habis lepas tu dia buat apa? Dia buat kerja kat luar. Dia uruskan kerja orang. Dia uruskan rumah tangga orang pula. Hai. Mana perginya? Tak nak susah-susahkan suami, dia pergi kerja susah-susah. Ini berkira. Sekarang ni satu lagi ada rezeki suami tetap pada isteri. Kena jaga hati isteri baru rezeki lancar. Betul? Betul, Ustaz? Apa maksud jaga hati isteri? Jangan bagi ada syirik dalam hati isteri. Itu jaga hati isteri. Yang itu jaga perasaan. Jaga perasaan. Dahlah akidah pun salah. Rezeki letak pada isteri. Salah akidah. Rezeki letak pada Allah. Kalau betul ya, isteri, suami-suami yang menjaga hati isteri daripada buat syirik, daripada menyekutukan Allah, daripada sifat-sifat mazmumah, rumah tangga dia akan lancar rezeki dia. Memang rezeki akan datang kepada hati yang tiada penyakit. Hati yang ada penyakit, rezeki tersekat. Orang yang busuk hati, orang dengki, orang cemburu, orang yang berkira-kira, rezeki tak datang. Rezeki tersekat-sekat. Rezeki datang kepada orang yang tak ada intention apa-apa, hati bersih. Nampak? Tu jaga hati isteri. Hawa lah, kan? Ada ke semua
Tak adalah dia kata suami kena buat semua. Betul lah kan. Suami kena buat semua. Okeylah suami buat semua. Dah tu Hawa buat apa? Hawa apa? Main Lazada, main Shopee. Hawa mana? Hawa sibuk kat luar. Hawa menguruskan rumah tangga orang. Menguruskan tolong sana tolong sini. Rumah tangga sendiri tak nak tolong. Lepas tu tanya kat suami. Suami awak lah kena. Dah tu si Adam pun tanya. Dah awak tu apa guna ada dengan saya? Kalau macam tu saya kena buat pertimbangan lah. Jangan berkira-kira. Seorang suami, bila isteri dah take over you punya kerja, urus rumah tangga patut suami, isteri. Maka suami pula jangan berkira-kira dengan isteri. Sebab isunya hidup ni memang semuanya lelaki. Tak ada perempuan. Kehadiran perempuan dalam hidup lelaki itu memudahkan urusan lelaki. Bila urusan lelaki dah mudah, maka lelaki jangan ambil mudah. Raikan isteri lah. Layan sebaik-baiknya. Bawa kata layan sebaik-baiknya. Bukan kata sebaik-baiknya buat sampai isteri tak buat apa. Isteri sampai tak buat apa. Lepas tu publish kat Facebook. Saya tak benarkan isteri saya buat semua. Datuk, isteri kau buat apa? Buat tak tahu je. Ngaji mana dia? Aduh, hai. Kalau macam tu, anak-anak tak payah buat apa-apa. Biar mak buat semua. Anak-anak tidur, makan, tidur. Anak-anak, biar mak yang buat semua. Gerti bahasa pula tak? Tu bahasanya. Mana? Hawa. Yelah Hawa. Ni jadi Hawa yang benar. Jangan jadi Hawau. Allahu Akbar. Ya Puan Fauzia Karim. Memang sepatutnya tak berkira. Sebab lelaki Hawa, apa yang Adam pada Adam itu pada Hawa. Diri yang satu. Bagaimana yang berkira kalau satu? Nak kira ke satu? Nak kira apa satu? Dia jadi berkira bila ada dua, tiga, empat. Sebab tu nampak yang satu. Nampak Allah je. Nampak Allah je hidup ni. Jangan nampak selain Allah. Nampak Allah je. Bila nampak Allah je, dia takkan berkira. Bila nampak dua, berkira. Sebab tu bila tengok, suami kena didik isteri sampai nampak Allah. Biar dia buat itu, dia nampak Allah je. Dia tak nampak suami. Dia tak berkira. Tapi kalau dia buat nampak suami, berkira. Ini pun suami pula duk pusing bagi fakta macam tu. Memanglah hukum fiqahnya macam tu. Tapi kita ada akidah. Takkan fiqah meninggalkan akidah. Mana boleh fiqah meninggalkan akidah? Mestilah teras kepada fiqah itu akidah. Ketika anda melaksanakan fiqah, anda kena letakkan akidah yang utama. Mana boleh kata fiqah kemudian tinggal akidah? Akidah apa? Semuanya Allah. Anda buat kerja rumah ni, bukan sia-sia. Allah bayar. Nampak tidak? Dah tu? Nampak? Ini apa ni? Buat semuanya. Dan suami pula nampak Allah lah. Bila nampak Allah, dia takkan Islam berkira-kira dengan isteri. Nampak? Dia tak berkira-kira dengan isteri. Malah dia tak kira isteri. Sebab tu tak kira ada isteri 4 pun. Faham? Yang faham, yang tak faham sudah. Sebab dia tak kira isteri. Isteri nombor 1 ke, nombor 2 ke, nombor 3 ke, nombor 4 ke. Dia tak kira isteri yang mana. Dia takkan berkira dengan mana-mana isterinya. Betul. Dia tak nampak lah. Dia tak nampak. Dia tak kira-kira isteri. Dia nampak Allah yang mendatangkan isteri dia. Jadi jangan berkira lah. Bagilah apa saja all out. Baru Allah akan bagi rezeki untuk meraihkan setiap orang yang dia nak raihkan. Kalau dia nak raihkan isteri dia, Allah akan bagi rezeki. Kalau dia nak raihkan suami dia, nak layan dengan baik, Allah akan bagi rezeki. Subhanallah, hidup ni indah tuan-tuan. Kita je berkira, pahaman songsang, pahaman batil, berkira-kira. Nak bagi ke orang, berkira-kira. Asal orang ni berkira-kira. Itu masalah kita. Asal nak bagi kat suami, berkira-kira. Asal nak bagi kat isteri, berkira-kira. Asal nak bagi kat orang sedekah, berkira-kira. Sedangkan Allah ready untuk bagi kita
tanpa kira. Ini jelas. Maka buang sifat berkira-kira. Nak duduk dalam kuliah berkira-kira. Kan? Nak bagi masa sejam pun berkira-kira. Ini masalahnya. Sikap mak bapak dia turun-temurun Puan Rahayu. Sebab tu jangan warisi sifat berkira-kira. Anak-anak pula kenalah ada pendidikan yang betul. Nampak? Itunya ada suami, kalau tak ada suami ustaz, janganlah berkira-kira dengan Allah buat amal. Dia soal dia tentang amal. Puan Nur Asmah tentang amal. Jadi bila sebut amal, yang tadi saya cerita sebab saya nak ambil isu, ada isu yang tulis tak ada istilah suami jadi raja lah, isteri jadi macam hamba lah. Tak ada istilah macam tu. Lepas tu siap kena merayu lah, kena bagi tahu wahai suami, isterimu tak perlu buat kerja-kerja macam tu. Apa benda? Yang cakap pun lelaki. Nampak no tak faham. Tu saya sentuh bab tu, jangan berkira-kira. Yang mana tak ada lelaki, yang mana tak ada isteri, amalan lain banyak lagi tak terkira. Yang mana masih ada mak ayah ke siapa-siapa ke, khidmatlah. Khidmat jangan berkira. Kata kuncinya adalah taat jangan berkira, khidmat jangan berkira. InsyaAllah rezeki tak terkira. Itu saja. Jelas. Jadi orang yang masih ada taat, yang masih ada isteri, yang masih ada suami, yang masih mak ayah, taat jangan berkira, khidmat jangan berkira. Berkira-kira masa kan mak panggil, berkira-kira. Jangan berkira-kira. Orang-orang yang penting-penting macam ni, anda kena letakkan priority. On call. Priority. Nampak tidak? Allah is the highest priority. Jangan berkira-kira dengan Allah. Allah panggil datang solat, jangan berkira-kira. Ni karang aku tinggal karang, nanti karang aku karang. Jangan berkira-kira macam tu. Allah panggil tinggal datang solat. Selesai masalah. Selesai. Dah terbudaya Ustaz akan jadi kejuma sejak jali, otomatis si tak berkira pun. Ibu akan pesangkan anak-anak perempuan. Ini orang yang dah faham Puan Nuraidah. Tapi kadang-kadang bila kita duk faham tugas isteri, nanti lama-lama dia akan doktrin. Takkan tugas isteri buat ni pun. Takkanlah isteri tak ada life. Ni Puan Nuraidah. Ni zaman moden ni sekarang. Orang kata nanti kan isteri tak ada life. Memang life isteri suami. Memang isteri tak ada life pun sebenarnya. Sebab kewujudan Hawa setelah Adam. Hawa kemudian. Faham? Jadi life Hawa adalah Adam sepatutnya. Bukan life Hawa menentukan apa yang dia nak. Tapi masalahnya tak bersatu hati. Dia tak bersatu, dia ada dua. Tak bersatu. Sebab tu bila perkahwinan, bersatu jiwa. Jiwa yang bersatunya ada Allah. Yang tak ada Allah tak akan bersatu. Masing-masing akan buat kerja masing-masing. Nafsi-nafsi. Nafsi-nafsi. Tengoklah nanti. Walaupun si isteri tu boleh buat kerja rumah, tapi dalam hati dia, ada dua. Ini aku buat ni, aku tak ada buat sepenuh hati pun. Tapi aku buat sebab aku isteri je. Sebab aku isteri je. Sebenarnya aku tak nak buat kerja ni. Nampak tak? Itu namanya dia tak sepenuh hati. Bila tak sepenuh hati, apa yang dia buat kat luar sana, dia buat dengan suami dia, semua tak puas hati. Semua jadi tak puas hati. Tak sepenuh hati. Sebab apa tak sepenuh hati? Hati dia tak penuh dengan Allah. Hatinya diisi dengan kebendaan. Berkira-kira tu benda. Nampak? Ya, Cikgu Maya tadi. Soal kebenaran sampaikan. Soal contoh tadi, ayah meninggal kan? Dia tak ada istilah. Kalau bagi tahu, kemudian anak itu akan lose contact ke tak. Sebenarnya, itu hakikatnya. Tinggal lagi cara nak hadapi saja. Cara nak hadapi saja. Dia tak ada istilah nanti dia ganggu konsentrasi, tak ada. Dia benda tu bila kita buat dengan Allah, kita bagi tu kebenaran. Apatah lagi soal kematian. Lagilah anak tu akan buat bersungguh-sungguh. Sebenarnya, kita tukar. Kita jadikan dia sebagai turning point untuk anak itu. Ayah kamu meninggal. Sebab tu kebenaran bukan perasaan. Dia kematian ni kebenaran. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tak kisah apa pun. Bila berhadapan kes-kes yang melibatkan perasaan sedih, hadapi dengan kebenaran. Apa dia? Ayah kamu dah meninggal.
Kalau kamu bersedih, kamu nak gagal, kamu akan menyebabkan ini lebih rosak. Jadikan ini semangat untuk kamu buat yang terbaik. Jadikan ini pahala untuk arwah ayah kamu. Katanya. Mak kan semangat lah. Sebab tu kita kena hadapi dengan semangat. Ni, hati. Jangan mainkan perasaan. Kadang-kadang kita terperangkap dengan soal begini. Jangan mainkan perasaan. Kebenaran itu bukan perasaan. Kebenaran itu menyatakan. Boleh menyatakan. Jadi, menyatakan kenyataan. Membenarkan kebenaran. Bukan membenarkan perasaan. Jadi, jadikan the turning point untuk anak itu semangat. Jadikan turning point. Ayah kamu dah meninggal. Mungkin dia sedih sekejap. Dia sedih waktu itu. Bangkitkan balik. Jadikan ni semangat untuk kamu lebih ke depan. Sama juga mana-mana yang ada satu tu mak ayah meninggal dah. Saya cakap, kalau betul kamu nak mak ayah kamu masuk syurga, kamu jangan sedih-sedih dah. Kamu jadi anak yang solehah. Habis cerita. Kadang-kadang sedih tak bertempat. Sedih je tapi tak nak jadi isteri solehah, anak soleh. Kadang-kadang anak-anak ni satu perangai. Terutama anak perempuan. Perempuan kan cepat main perasaan. Konon-konon sedih, nak ambil berat tentang mak ayah, nak buat baik dengan mak ayah kan. Tapi tak jadi isteri solehah, tak ada guna juga. Anda buat benda yang sia-sia. Kalau betul anda sayangkan mak ayah, jadi isteri solehah lah. Bila jadi isteri solehah, doa anda asbab nanti menyelamatkan mak ayah. Jangan jadikan alasan. Kalau kata, Ustaz, mak saya ni begini, mak saya begini, ayah saya begini. Hal mak ayah, hal mak ayah. Hal kamu tu, kamu nak jadi apa? Kamu nak jadi apa? Kamu jadi anak yang soleh, anak yang solehah. Faham? Jadilah anak yang soleh, anak yang solehah. Kalau betul kamu sayangkan mak ayah, tak payah nak menangis beria-ria. Nangis beria-ria, tapi tak nak jadi anak yang soleh, solehah. Itu bukannya nak kesian kat mak ayah. Kalau betul kesian kat mak ayah, jadi anak yang soleh, solehah. Para isteri jangan buat perangai. Kalau betul sayangkan mak ayah, kesian mak ayah besarkan kita, dah besar panjang, masih buat perangai lagi. Gaduh lagi, mengajuk lagi. Ya Allah, kesian mak ayah. Penat-penat besarkan kita, bila jadi isteri, tak jadi isteri solehah. Ini apa ni? Tu ayat dia macam tu. Sama dengan suami. Kesian mak ayah. Jangan kesian kat isteri tu. Kesiankan mak ayah. Besarkan kamu penat-penat, kamu tak jadi suami yang soleh. Kamu biarkan isteri kamu tu. Kenapa? Cakap macam tu. Nampak? Barulah dia terfikir. Buat malu mak bapak cakap macam tu. Tu ayat dia. Saya dengan pelajar-pelajar saya cakap macam tu. Kat sekolah. Jangan buat malu mak ayah. Kamu buat masalah, ustaz tanya mak ayah kamu. Setiap bulan mak ayah kamu kan dapat malu nanti. Kamu jangan buat masalah. Dia mula. Dia jagalah nama mak ayah. Isteri-isteri, jaga nama mak ayah. Lagi mak ayah dah meninggal. Mana-mana mak ayah dah meninggal, lagi kena jadi baik. Sepatutnya. Itu matutnya. Fikir mak ayah, terus jadi baik sebenarnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Kadang-kadang ni, kita sayang tak bertempat. Sayang benda. Kita bagi benda. Terpaksa buka aib kerana menegakkan kebenaran. Pada tempatnya Tuan Said. Ada benda contoh macam pemimpin. Pemimpin yang zalim. Aib ni, kalau benda itu memberi mudarat pada orang lain. Itu ada kelonggaran. Contoh pemimpin yang zalim. Kita terpaksa cerita kezaliman dia. Supaya tidak menzalimi orang lain. Tapi kalau aib individu tak boleh. Haram. Aib suami, aib isteri. Cuma kalau nak cerita pada orang tertentu. Yang pihak berkuasa. Contoh hakim, kaunselor ke. Ataupun ustaz-ustaz yang diberikan ahli dalam bidangnya. Itu dibenarkan. Sebab kita nak tahu apa cerita. Sebab tu juga saya akan bertanya mana-mana kes-kes. Saya akan bertanya X-file. Saya tanya habis-habis. Sebab kita nak tahu apa cerita. Saya tak nak benda ni berselindung di sebalik perkara yang kita cuba tutup. Akhirnya, perkara yang berlaku disebabkan oleh ada benda-benda salah yang kita sedang buat. Tu dia. Biar malu bertempat. Itu nama dia. Malu dengan Allah.
Kemudian jangan malukan orang. Aib ni malukan orang. Jangan malukan orang. Tapi kalau perkara itu menceritakan untuk kebaikan, untuk dapatkan apa orang panggil, nasihat, itu ceritalah. Tapi cerita dengan orangnya, ahlinya. Ini sedang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya, berbalik pada perbincangan kita tadi, bila kata jangan berkira-kira, maka barulah hidup kita ni akan bahagia. Hidup ni tuan-tuan, daripada sekarang ni, kita kena belajar jangan berkira-kira dah. Itulah dia. Bila nak rakyat lagi, sekarang tengah buat kempen exhaust. Exhaust sekarang ni. Jadi kita kat AB dulu, right? Bagi dah geda-geda sikit baru kita. Right? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Jadi senang yang mulakan Allah SWT. Jadi maknanya, X-File ni jaga elok-elok. Jangan cerita dengan Joya. Habis punah ganah. Joya punah sihat, punah ganah. Okay. Baik. Jadi sedang yang mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita nak bincangkan? Ustaz, stiker with Allah ada lagi ke? Ada. InsyaAllah. Saya ada keluarkan stiker baru, kereta. Untuk kereta. Ustaz, jika sering mimpi anjing, bahaya ke? Wallahualam. Apa pun mimpi, minta lindung dengan Allah. Saya ada stiker kereta, tuan. Tu kat belakang tu. Tu. Jadi saya buat tunjuk. Saya ada buat stiker kereta. Siapa nak? Saya tak reveal lagi ni. Siapa nak baru saya buat. Ada tu kat belakang. Nak beli stiker tu macam mana? Dia ada dua versi. Yang lama, yang kecil. Yang ini ada stiker kereta. Dua-dua. Boleh tampar rotek kereta. Ini tak boleh tampar rotek. Sekejap. Saya tunjuk. Allah. Ni. Bilah. Sekejap, Dia kalau kat depan dia macam tu. Tu dia. Bilah. Di kiri kanan ni, kiri kanan. Tu dia. Saya tampal kiri kanan. Siapa nak? Siapa nak? Nanti saya buat. Saya tak buat launch lagi tu, saya buat pakai sendiri. Nanti saya bagi. Saya Allah. Saya bagi tahu. Sebab saya kena buat tempah. Boy, nak 12 pieces. Okey, nanti. Hitam putih cantik. Saya keluarkan warna putih. Okey, mana yang nak yang stiker kereta tadi? Alamak, terpromote lah pula kan. Ini puan apa ni tadilah. Puan Julena. Tanya. Stiker ni saya keluar warna putih je. Warna putih. Mungkin saya buat dulu lah putih yang hitam je. Tengok nanti saya kena tanya kawan saya tu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Putih. Yang ni saya buat putih. Stiker kereta saya buat putih. Sebab nama Allah saya buat untuk kereta putih. Amboi baju. Amboi Puan Syafiq. Tapi sebenarnya memang saya tengah nak buat tapi baju ni jangan takut nak beli. Sebab apa? Jenama dia nanti adalah kafan. Branding dia maut. Mati.
kafan, mati. Lepas tu jam. Jam nanti keluar. Israel. Branding nama jam nanti Israel. Doa kan. Apa pun kita nak buat biar kita ingat. Jenama mati. Baju kafan. Kafan. Tak ada nama-nama saya, tak ada. Kafan, mati. Ada nak keluar ke apa? Perfume tapi mawar. Air mawar. Kapur barus. Allah Akbar. Ya Tuan Haji, dalam keluarga saya cerita tentang syurga Ustaz dah cerita hingga tak terbayang indahnya. Cuma ada yakin. Boleh ke Ustaz? Boleh Tuan Haji. Boleh. Memang begitu, tak terbayang. Boleh rujuk dalam suratul Waqiah pun boleh. Suratul Waqiah detail. InsyaAllah. Boleh. Nanti stiker tu saya akan maklum dekat nombor yang pernah order sebelum ni. Saya akan maklumkan. Nanti saya apa nama? Nanti saya apa? Mesti saya akan maklumkan. Tengok tuan-tuan, saya tengah tengok burung depan ni dia bergaduh pula. Tuan. Nampak tuan-tuan? Tu. Jarang tengok burung ni. Apa sebab, apa masalah dia tu? Tapi tak apalah kan, mereka bergaduh elok ni. Tak ada libatkan orang, nampak? Sabar. Ni jemah Joyah ke jemah Kiah ni? Dah okey, dia dah okey. Bawa tenang. Allahu Akbar. Burung pun pandai bergaduh. Perfume kapur baru satulah. Boleh. Kurma ada stok lagi. Baik, sudah jemaah mulkan Allah Ta'ala. Khair, dah rehat. Okey, sambung balik. Penutup. Okey, penutup. Kita kaitkan dengan apa? Dengan tadi berkira-kira. Tak pernah tengok burung bergaduh. Sebab jarang tengok binatang bergaduh. Yang banyak manusia bergaduh. Tengok. Burung bergaduh pun menyuruk-nyuruk dekat situ. Betul tidak? Betul. Sebab tu saya jarang tengok burung bergaduh. Binatang bergaduh pun jarang. Tak, dia bukan bergaduh berkaum. Dia bergaduh seorang. Tapi kalau manusia bergaduh, bawa kaum. Habis, kecoh, riuh, viral. Masuk Facebook. Cerita kat orang. Tak puas hati sana, tak puas hati sini. Lebih teruk pada binatang. Itulah dia. Sebab apa bergaduh? Sebab berkira-kira. Tapi burung ni bukan sebab berkira-kira. Sebab dia nak praktis bergaduh je. Tapi manusia bergaduh sebab berkira-kira. Sesiapa yang berkira-kira, memang dia akan kuat bergaduh. Kuat bergaduh. Orang kuat bergaduh, rezeki tak masuk tuan. Percik rezeki. Ni kata arwah wan saya kata. Percik rezeki. Kuat bergaduh. Berkira-kira. Memang percik rezeki. Jadi kesimpulan kita pada pagi yang penuh barakah insya-Allah. Kita jangan ada berkira-kira kerana Allah Ta'ala itu mengurutkan rezeki tanpa kira. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah. Ustaz minta keluarkan set jenazah. Allah. Ada dah itu hari tapi tak, sebab ada yang pihak yang buat kan, jadi saya tak buat lah. Saya lebih buat ambil nama-nama tu je lah. Kita ambil nama, kita pakai untuk diri kita cukup. Baik. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT, jangan berkira-kira buat pahala, kira duit tak apa. Ya Puan Aisyah Solehah, kira duit tak apa. Lalas sekali dengan kira pahala-pahala dia kira. Soal sekarang dengan duit pun jangan berkira. Sekarang ni jangan berkira soal duit. Soal duit jangan berkira, soal masa jangan berkira. Apatah lagi kita nak bagi pada jalan agama, jalan Allah. Suami nak bagi pada isteri, itu pahala, jangan berkira-kira. Isteri nak bagi duit pada suami, itu pahala, jangan berkira-kira. Soalnya sekarang kita berkira-kira sebab takut habis.
Ini mentaliti berkira-kira kita ni. Sedangkan kita tahu dah berapa keperluan kita, kan? Jadi, sekadarnya kira, tapi jangan berkira-kira. Kira sekadarnya nak tahu amount saja. Kemudian, jangan berkira-kira. Bebaskan minda itu, bebaskan jiwa kita itu, ikatnya dengan Allah. Tengok, nampak Allah. Tengok, nampak Allah. Bila nampak Allah, maksudnya kuasa Allah. Rezeki tanpa hisap. Ni duit, ya Allah, Engkau boleh bagi duit tanpa hisap. Kau boleh bagi semua tanpa hisap. Ya Allah, aku bergantung pada Engkau, ya Allah. Sesungguhnya aku yakin bahawa sesungguhnya sebenar-benarnya Engkau mengurniakan rezeki tanpa hisap. Jadi mulai hari ini, jangan berkira-kira. Apatah lagi untuk Allah. Terang-terang untuk Allah. Seperti solat, majlis ilmu, apa saja perkara yang melibatkan, jangan berkira-kira, tuan-tuan. Bagi makan ke orang, jangan berkira-kira, bagi lebih. Mana yang meniaga kat dalam ni, buat roti, buat karipat, buat kuih, jangan kira-kira dah. Bagi lebih, buat gemuk-gemuk betul-betul, tuan-tuan. Biar orang tu yang pening nak beli. Oi, besarnya kat roti ni. Memang tak ada saya kecil, dek. Ini saya besar je ada. Jangan berkira. Orang beriman tak berkira-kira. Urusan dia senang kira. Senang kira dengan orang beriman. Dia tak berkira-kira. Masa senang kira, tak ada protokol yang banyak, mudahkan urusan orang. Yassiru wala tu'assiru. Nabi kata dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, yassiru wala tu'assiru. Permudahkan, jangan susahkan. Memang kita kena banyak mudahkan orang, tuan-tuan. Jangan susah-susahkan orang. Islam tak suruh kita menyusahkan orang. Tak suruh menyusahkan suami, tak suruh menyusahkan isteri. Kita saling nak senang menyenangkan. Itulah hidup kita. Ahli syurga, dia suka senang menyenangkan. Kalau kita hidup senang menyenangkan, insya-Allah Allah akan senangkan kita dunia dan akhirat. Apa saja urusan kita, mudah-mudahkan, tuan-tuan. Mudah-mudahkan dia. Macam contoh saya sekolah, akademi, semua ni, mudah-mudahkan. Mudah-mudahkan. Nak masuk, silakan. Nak belajar, sila. Ustaz, tak mampu. Tak apa. Masuk. Kita mudah-mudahkan. InsyaAllah. Tapi jangan ambil mudah. Jangan ambil mudah. Kita mudah-mudahkan, jangan ambil mudah. Biar kita susah-susah untuk Allah. Baik. Nak berkira. Bagus. Macam tu, bagus. Betul. Ahli syurga senang dan menyenangkan, mudah dan memudahkan. Masya Allah. Mantap. Betul tu. Jangan duk berkira dengan orang yang paling dekat dengan kita, dengan anak-anak. Lepas tu ajar anak-anak pula, bila dapat barang-barang, cakap terima kasih Allah. Terima kasih Allah. Terima kasih Abi, Umi. Jadi, mak ayah pula jangan berkira nak bagi bila dia berterima kasih dengan Allah. Kuih tat, sila. Gemuk-gemuk, jangan ni nenas siput je. Biar nenas meleleh. Kuih tat, nenas meleleh. Ataupun kuih tat, nenas melimpah. Ustaz, tenang sama dengan bahagia ke? Bukan sama. Tenang itulah bahagia. Bahagia itulah tenang. Dia senang, gembira, seronok, itu perasaan. Tenang, bahagia, itu jiwa. Itu dalam. Tenang, bahagia, itu jiwa. Gembira, seronok, itu perasaan. Sama. Tenang, bahagia sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ustaz, kalau kita tak mengira tapi orang mengira. Orang mengira lantak dia orang mengira. Kita jangan mengira. Orang kira biarlah dia kira. Kita ikutlah apa yang orang tu kira. Kita jangan berkira. Orang berkira tu biar dia. Tak apa, kita ikutkan dia. Dia yang berkira. Kita jangan berkira. Okey? Dia berkira masa, kita jangan berkira masa. Nak dengan abang je, nak ni. Okey, tak apa, kita ikutkan. Sebab tu dalam bab ni dia panggil ilham ni, hikmah. Orang berkira dengan duit. Okey, kau nak sangat, ambil. Aku tak kira pun dengan duit ni. Ambil, kau nak sangat, ambil. Tu ayat dia. Nak sangat duit, kira. Ambil, bagi lebih lagi dia. Kau nak masa? Nak banyak masa? Bagi. Kau nak masa? Ambil. Dunia ni kena macam tu. Kau ambil. Berkira sangat? Ambil. Tu maksud dia. Tu ayat dia. Khair. Ya, betul.
Okey, hati-hati dengan pahaman mentaliti kebenaan kapitalis. Sebab kebenaan ni yang membuat kita berkira-kira. Okey. Okey, insya-Allah. Siti Nurul jual tak nenas. Tukar nama tak nenas tu. Tak nenas melimpah-limpah. Tak nenas melimpah ruah. Buat nama tu. 20% bagi saya. Consultant branding. Macam tu. Okey. Nak macam-macam. Kita betul tu. Nak orang ke nak macam-macam. Ambil. Kita tak inginkan tu. Kita jangan berkira. Kita nak apa dia? Nak kebahagiaan, nak ketenangan, nak kepuasan. Kita nak rezeki yang masuk kat kita tak terkira. Okey? Orang berkira tu biar. Kita jangan berkira. Okey? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, jadi sidang jemaah yang mulakan Allah Subhanahu wa taala. Bagus. Puan Fazliana, bagus. Jangan berkira-kira dah dengan suami, dengan isteri, dengan apa semua. Jangan. Baik. Biasa kalau kita bagi lebih ni, memang Allah akan lebihkan. InsyaAllah. Baik, insyaAllah. Ustaz, berdosakah saya jika ada jiran minta tolong ajarkan anak dia baca Iqra' malam lepas maghrib, dia nak datang tiap hari tapi saya suruh datang 3 seminggu sebab saya kerja. Tak dosa. Sebab itu ikut urusan kita lah. Itu ikut keperluan kita lah pula. Dia perlukan setiap hari. Kita hanya ada 3 kali seminggu. Okey lah tu. Itu namanya menguruskan. Yang tak bolehnya kalau kita tak nak. Yang tak bolehnya kalau kita tak nak. Kurang-kurang kita luangkan masa juga untuk bagi. Jangan berkira. Itu masa jangan berkira. Kadang-kadang kita penat. Malas. Jangan berkira macam tu. Luangkan masa juga. Usahakan bagi. Ada 3 minggu, 3 kali lah. Ini saya dapat bagi. Itu tak apa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, sedang jemaah yang mulakan Allah Ta'ala. Saya kira cukup setakat tu dulu. Mudah-mudahan Allah rahmati kita. Hidup jangan berkira-kira. Moga-moga Allah kuatkan hati kita. Allah bagi kita rezeki yang tak terhisap tanpa terkira. Masya Allah. Saya doakan semua yang menonton dalam ini insya-Allah. Allah berikan rezeki tanpa hisap, tanpa terkira-kira banyaknya. Subhanallah. Unlimited. Sebenarnya sifat Allah yang tidak ada batasnya. Begitulah Allah berikan kita tiada tanpa hadnya, tiada hadnya, tanpa hentinya. InsyaAllah. Mohon ampun, mohon maaf. Segala kekurangan, terkasar kata, terkurang bicara. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang menyempurnakan perbahasan kita pada pagi yang penuh barakah ni. InsyaAllah. Stiker kita nanti, saya akan update dekat page personal saya. Saya tak buat kat page ni. Saya akan update kat page personal. Jadi jenguk-jenguklah dekat page personal saya tu nanti. Saya akan upload gambar tadi. Yang mana nak tu, bolehlah berbuat demikian. Harga saya tak tetapkan lagi. Nanti saya bagi tahu insyaAllah. Beli tu, beli banyak-banyak. Sedekah-sedekah ramai-ramai kat orang. Biar ramai pakai tu. Bilah itu. InsyaAllah. Aku luka lihaza wa astagfirullahaladzim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan atas bi kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar.